Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Fadil Dr. Moderator Dr. Zain, Al-Fadil Dr. ahli panel yang bersama Dr. Burhanuddin, pengarah Pusat Islam, pengarah Jabatan Hal Ehwal Islam dan semua warga kerjanya, Al-Fadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita dapat bersama di dalam seminar pemikiran Islam semasa 2021 yang dianjurkan oleh pihak JAHID dan juga UMK. Jadi Ana ini salah seorang daripada orang yang diberi peluang untuk bercakap berdasarkan kepada nota yang telah saya tulis, yang telah dibekalkan dalam fail masing-masing. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan tajuk realiti kepelbagaian pemikir Islam di dalam syariah, dan kalau sempat kita pergi kepada akidah. Para peserta sekalian, kalau kita tengok, kita kata syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana Allah SWT telah menjadikan ikhtilaf, iaitu perbezaan pendapat, cita rasa dan keinginan dan segalanya menjadi tabiat kehidupan dunia dan para penghuninya. Maknanya kita tak nak lari dah benda ni. Kalau kita kata tak nak khilaf, memang kena khilaf. Kebanyakan umat manusia pada hari ini, termasuklah umat Islam sendiri, berada dalam perselisihan pendapat yang besar lagi meluas. Saiz luah kecil perbezaan itu tengok kepada orang. Ada orang yang besar tapi boleh ditangani, jadi tidak besar sangat. Ada orang yang kecil jadi besar. Orang Arab kata ij'alu habbatan qubbatan. Ini bahasa Arab kata ij'alu habbatan qubbah. Maknanya benda kecil dijadikan dom yang besar yang menyebabkan kita akan berkelahi, berbalah tak habis-habis. Maka kita tengok baik dalam hal akidah, syariat dan juga akhlak. Semua perkara yang tadi kita dah bincang di awal tadi ada dari sudut akidahnya. Yang kita bincang juga sini tentang syariat, tentang fiqh, dan juga pendidikan yang telah disebut oleh panel yang kedua tadi, dan juga dari sudut akhlak. Perselisihan adalah satu daripada bentuk fitnah atau ujian Allah ke atas manusia. Meskipun manusia diberi akal fikiran untuk membuat pilihan berdasarkan ilmu dan panduan wahyu, namun perselisihan masih tetap berlaku. Realitinya, khilaf itu akan berterusan selagi wujudnya manusia di muka bumi ini. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan tengok, dalam surah Hud ayat 118, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Itu keseluruhan ayat yang kita naknya. Dan kalaulah Tuhan menghendaki, tentulah dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi Allah menetapkan perkara lain, iaitulah manusia ini berbeza. Kerana itulah manusia terus-menerus berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan kerana itulah dia menjadikan manusia, dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan sekalian jin dan manusia yang derhaka,
Kita kata wal'iyazbillah. Jadi para peserta sekalian, ayat ini telah ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Wala yazaluna mukhtalifin, maknanya ikhtilaf itu dalam berbagai sudut. Berbeza dari sudut kepahaman. Berbeza dari sudut cita rasa. Dan juga berbeza dari sudut apa saja perkara. Al-Imam Ibn Katsir kata, dari sudut i'tiqad, cara hidup, mazhab, pandangan akan berterusan berlaku. Kata Syekh Ikrimah rahimahullah, manusia adalah berbeza dalam menerima petunjuk hidayah Allah. Jadi ada orang yang Masya Allah, sekali dia dengar ayat, dia boleh terima. Ada orang yang dengar bertahun-tahun tak boleh terima. Bahkan bantah pula, kenapa buka Quran ni? Kita orang Islam tak boleh dengar benda ni. Ada orang yang Masya Allah, sekali dia pergi. Baru ni saya pergi ke Jepun. Sahabat saya yang berdakwah di Jepun nama Zulqarnain. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook ataupun ni, tajuk dia JDC, Japan Dakwah Center, yang kita asaskan bersama beberapa orang pendakwah di Malaysia. Kita buka pusat dakwah ni di Jepun. Dia kata di antara orang Jepun yang Allah Ta'ala nak buka hidayah, bila dia datang ke pusat dakwah kita ni, kita perdengarkan dia Quran. Hatta yasma'a kalam Allah. Bila dengar Quran, di antara orang yang terbuka hati dia menggigil. Dia jadi rasa takut. Kemudian dia datang lagi. Dia suruh dia bawa buka handphone, disuruh rakam baca Quran, dia nak dengar. Kita kata insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi ada orang yang bertahun-tahun dengar, boleh jadi kelak penyokong lagi, tapi tak mau mengucap dua kalimah syahadah. Kita nak kata apa? Allah SWT yang maha berkuasa menjaga hati, membolak-balik hati hamba-hamba dia. Kerana itulah kita diajar oleh Nabi SAW supaya sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan perbezaan juga berlaku dalam menerima rezeki. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada rezeki melalui sumber yang halal, alhamdulillah, ada yang sumber yang sebaliknya. Maka kesimpulannya ayat di atas memberi isyarat bahawa khilaf merupakan suatu ketentuan dan memang berlaku. Maka dari sudut kadar satu realiti, dari sudut syarak pula ada khilaf yang diterima dan ada yang ditolak. Ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Baik, kita pergi kepada hadis yang masyhur, iaitu hadis Abdul Rahman bin Amr As-Sulami. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi satu solusi, iaitu apabila berlakunya khilaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup selepas daripada aku mati, aku wafat, kamu akan tengok perselisihan yang banyak. Apakah solusi? Apakah penyelesaian? Kita kata tak mungkin Nabi kita biar begitu saja, umat dia jalan terumbang-ambing tanpa panduan. Maka Nabi telah menegaskan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Naklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah Nabi, sunnah khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Berpeganglah dengan sunnah, berpeganglah dengan sungguh-sungguhnya, insya-Allah kita akan selamat. Hadis ini bertepatan dengan hadis lain yang diriwayatkan bahawa umat ini akan berpecah 70 kumpulan ataupun lebih. Tetapi yang besar bagi kita, bagaimana apabila berlaku perpecahan, bagaimana kita nak menyesal, iaitulah kita balik kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi kepada sedikit tajuk penjelasan tentang ikhtilaf ataupun khilaf. Apa beza dua ni? Ada sebahagian ulama mengatakan ikhtilaf mana berlaku di antara dua orang yang bercakap dalam perkara-perkara ilmiah. Ikhtilaf. Syafi'i berbeza dengan Malik. Contoh dalam beberapa perkara. Imam Ahmad berbeza dengan guru dia Syafi'i. Tapi kalau kata khilaf, dia kata khilaf iaitulah benda yang berlawanan. Dia panggil mudad, maknanya bertembung. Itu makna khilaf. Maka walaupun setiap khilaf itu satu ikhtilaf, tetapi setiap ikhtilaf itu belum semestinya khilaf. Benda tak sama tapi tak khilaf. Kalau kita buat contoh mudah lah, di antara wudu dengan tempoyak. Khilaf dua tu. Wudu mari laut, tempoyak mari dalam hutan. Tapi dia bercampur dua tu, kalau tidak tak jadi. Cuma satu kes berlaku, tapi masa setengah jam tak.
Kita tunda pula contoh. Maka ikhtilaf, adapun ikhtilaf, jadi hak panjang tu tuan boleh tengok dalam kertas nota ataupun tengok dalam buku yang disebut oleh Dr. Moderator tadi, buku yang saya tulis tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Ana tulis buku ni bila ana balik ke Malaysia tahun 2006, nampak jurang perbezaan, menuduh sama-sama kita kuat. Saya pun tulis, kita tak tulis ada berbeza, kita tulis rahmat dalam perbezaan. Ini berdasarkan kepada kata-kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wa radhi anhu, dia kata, aku suka sekiranya satu-satu masalah itu sahabat-sahabat Nabi berbeza pandangan. Lish, kenapa? Laulam yakhtalifu, kalau sahabat ni satu je pandangan, maka dia jadi sempit perbincangan. Kita tak nak pergi, nak tegak tak boleh. Dan maka disitulah timbulnya dua aliran madrasah takdir Allah SWT, madrasah ahlul ra'yi, madrasah ahlul hadis. Ini kita belajar dalam ilmu tarikh tasyrik. Madrasah ahlul hadis di Mekah, di Hijaz, Madinah, Mekah, Taif. Madrasah ahlul ra'yi iaitu di Iraq melalui Sayyidina Abdullah bin Mas'ud apabila dihantar sebagai wakil oleh Sayyidina Umar, maka timbul di sana madrasah ahlul ra'yi wa ahlul hadis. Maka menurut ikhtilaf fuqaha, berbeza tentang pendapat agama, jalan-jalan dalam agama dan kepercayaan terhadap sesuatu boleh membawa kebahagiaan apabila kita uruskan perbezaan itu dengan cara yang baik. Mana kita kata bukan kita yang khilaf. Bukan kita yang khilaf. Tadi bila timbul isu soalan-soalan yang dikemukakan di sesi pertama tadi, adalah sahabat kita ni seolah-olah dia nak kembali kepada zaman Abu Zar. Abu Zar ni seorang sahabat yang warak, sehingga dia terpaksa kena pergi minta izin dengan Sayyidina Umar pergi duduk di Rabazah, tak duduk dalam masyarakat. Mana kita ni bila kita bincang tentang khilaf tak ada khilaf, sahabat kita pendakwah ni kata, Ustaz, kita kena sedar yang berlaku di zaman Sayyidina Ali, sahabat besar, Muawiyah dan beberapa lagi sahabat-sahabat yang lain. Kita bermakna kita kena menerima realiti bahawa khilaf itu memang berlaku. Khilaf itu memang berlaku. Cuma bagaimana kita nak jadikan khilaf itu satu keluasan, satu rahmat, ataupun wal'iyazubillah, khilaf itu satu kecelakaan kepada umat manusia di dunia ataupun di akhirat, kita kata itu yang kita bimbang. Jadi pandangan Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi membezakan di antara khilaf dengan ikhtilaf, itu satu pandangan rahimahullahu ta'ala. Namun para fuqaha secara realiti telah menggunakan al-khilaf dan ikhtilaf dengan makna yang sama, iaitu sesuatu yang tidak disepakati oleh fuqaha dalam masalah-masalah ijtihad, tanpa memandang betul atau salah ataupun ganjil pendapat yang diperkatakan itu. Ana selalu banyak juga waktu subjek yang saya mengajar, iaitulah tarikh at-tasyri', sejarah perundangan Islam. Ana suka subjek ni, madah ni, sebab dia boleh buka minda kita dalam ilmu-ilmu tentang khilaf. Jadi daripada awal lagi, sumber perundangan zaman Nabi SAW satu je. Siapa dia? Quran. Kemudian Rasulullah SAW sebagai penafsir Quran. Habis sahabat boleh tak ijtihad? Boleh, tapi dia kena pergi rujuk Nabi. Kalau betul Nabi ikrar, kalau tak betul diperbetulkan. Itu maknanya sumber. Kemudian mari zaman sahabat, mari zaman tabi'in, barulah mari zaman kita yang mutaakhir, marilah dia kata sumber kita Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Berlaku pertanyaan di kalangan masyarakat, apa beza di antara Al-Ijma' dengan Ittifaq? Oh, dia kata Ijma' dengan Ittifaq, apa beza? Kita kata Ijma' itu Ajma'al Ummah, umat semuanya sepakat, maka dia jadi Ijma'. Tapi kalau kata Ittifaq, boleh jadi Ittifaq dalam mazhab saja. Ittafaqa ulama', mana sepakat ulama' mazhab Syafi'i mengatakan kunut salat subuh sunnah. Adakah tidak ada bantahan? Jawabnya ada bantahan. Maka kita kata ittifaq itu di dalam mazhab. Mungkin dua mazhab bersama, mungkin tiga mazhab bersama, tapi mazhab lain tidak. Maka kita mengatakan ittifaq tidak seperti dengan ijma'. Tapi janganlah jadi macam cerita orang baru belajar pergi dengar ceramah. Ini bahaya juga. Betul dengar dekat cerita. Dia mari mengaji tarikh tasyrik begini. Sumber kita ni Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dia balik, dia tukar hak yang ketiga. Gugu alih. Itu tak baca dia, ustaz belakang ni. Masalah gitu. Jadi
Kita nak cakap Arab pun tak baris molek ke tidak nyanyi dah. Terkejut orang kapur dia. Sumber yang ketiga tak aja dengar ni. Baik, jangan kacau ya. Mana para fuqaha mengatakan bahawa al-khilaf dan ikhtilaf makna yang sama saja, iaitu perkara yang tidak disepakati oleh para fuqaha dalam masalah ijtihad tanpa memandang betul atau salah dan ganjil pendapat yang tersebut, kita kata alhamdulillah. Maka terdapat larangan dalam Islam. Islam memerintahkan supaya kita bersatu, wahdah al-ummah, wahdatul fikrah dan muafakat, serta larang berpecah belah dan bersih pendapat. Yang pertama, ikhtilaf suatu yang boleh berlaku. Maknanya, dari sudut realiti, kita kena ingat bahawa ikhtilaf suatu perkara yang boleh berlaku di kalangan manusia. Kalau dia tak berlaku, maka pasti syarak tidak akan melarang dan tidak menuntut orang mukallaf meninggalkannya. Yang kedua, apabila ikhtilaf suatu yang boleh berlaku dan lahir daripada manusia, maka ia juga boleh dicegah dan boleh dihasilkan lawannya, iaitulah ittihad, iaitu bersatu. Kita kadang-kadang beberapa istilah payuh kita nak sebut acak-acak bersatu kan, lain macam pula. Tak? Kalau kita ceramah tuan-tuan kena jaga akhlak, jaga amanah, orang fikir kot lain pula. Jadi lah ni kita kira tajuk kita jangan gilai. Baik. Jangan takwil banyak dah dalam masa. Maka kita katakan ittihad, bersatu. Yang ketiga, apabila ikhtilaf sesuatu yang dilarang dalam syarak, maka sudah tentu ada yang mazmum, yang dicela, dan sudah tentu ada yang diakui, yang diperakukan. Yang keempat, apabila ikhtilaf dilarang atau dicela, maka sesiapa yang terlibat melakukannya akan dikenakan balasan. Kita kata ini yang kita bimbang, di manakah yang boleh. Maka terbahagi kepada pembahagian khilaf, terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama dia panggil al-khilaf al-maqbul, khilaf yang diterima. Khilaf yang diterima dalam mengikut para ulama Islam mengatakan khilaf yang ada pandangan yang tersendiri dalam, sama ada dalam akidah dan juga di dalam syariat, dalam fiqh. Ada beberapa perkara yang berlaku khilaf di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum contohnya, dan ataupun khilaf yang datang kemudian. Yang kedua, al-khilaf al-mazmum, khilaf yang dicela. Maka di sana ada 4 sebab khilaf itu dicela. Yang pertama, kerana dia berkhilaf kerana jahil. Memang dia tak ada ilmu, tapi bahasa jenis nak cakap juga. Itu masalah. Yang kedua, khilaf dari sudut kezaliman dan penderhakaan. Yang ketiga, khilaf mengikut hawa nafsu. Dia tahu hak dia bawa tu tak betul. Macam hari ni macam-macam. Ada juga ni, baru 2-3 hari ni timbul lagi satu lagi isu. Orang dia kata terang-terang bahawa Nabi itu Tuhan. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ada lagi, baru orang tanya, anak pergi ceramah satu masjid. Dia kata, Ustaz, dia jumpa guru. Kata guru, apa benda ni? Ada masalah apa guru ni? Dia kata, siapa dia bersyahadah dengan Muhammad, kafir. Kata ni bukan sakat hawa nafsu ni, jahil tokin orang panggil. Ini masalah kita ni. Kalau ada, saya tak masuk yang kelima ni sebab tidak ilmiah sangat. Yang keempat, khilaf menyalahi manhaj nabawi dalam penerimaan hukum syarak dan cara mengamalkannya. Ini kita buat tajuk ya. Contoh tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang saya tanda ini. Yang ketiga dia panggil al-khilafus sa'ighil ma'qul, khilaf yang harus, yang diterima. Maka kan itulah kita katakan di antara khilaf yang makbul, contohnya tak ada siapa marah. Contohnya orang pergi haji. Ni ramai ustaz-ustaz kita terlibat dengan haji kan. Haji kita ajar jemaah boleh buat 3 jenis. Ifrat, tamattu', qiran. 3 boleh pilih. Cuma ulama berbeza tentang yang mana afdal. Kita kata afdal ifrat lah sebab tak kena bayar dam. Tu kita kata mazhab kita. Mazhab lain kata mazhab lain kata tamattu' afdal. Lish? Sebab kita kena bayar dam, bermakna tambah satu lagi nusuk, bertambah kita punya pahala. Itu dia panggil khilaf dalam daerah yang dikabul. Dan berlaku khilaf ini dari sudut afdaliyah, bukan dari sudut batal ataupun sah. Maka di sinilah para peserta sekalian kita kena jelaskan bahawa berbeza. Kemudian kita pergi kepada beberapa sebab-sebab berlakunya khilaf. Di antara sebab-sebab berlakunya khilaf, walaupun wujud perbezaan pendapat di kalangan ulama mujtahidin dan masing-masing menjelaskan hujah yang menjadi sandaran kepada setiap masalah yang dihasilkan oleh ijtihad mereka,
namun perbezaan itu tidak sedikit pun membawa kepada pulau memulau, benci membenci tanpa mengetahui dalil-dalil sandar hukum yang mereka ijtihadkan. Jadi ulama ada ijtihad. Dalam pada itu mereka saling menghormati antara satu sama lain di antara para ulama Islam. Saya buat contoh dalam buku kita ni atau dalam kertas nota. Contoh 3 orang ulama Iraq berkumpul di Mekah. Seorang pengkaji ilmu nama dia Abdul Waris bin Sa'id rahimahullah. Dia pergi Mekah, dia jumpa dengan Imam besar Abu Hanifah, Muhammad bin Amrahman bin Ibnu Abi Layla dan Ibnu Shubrumah. Dia kata 3 orang ulama Iraq, mari aku nak tanya soalan. Soalan satu, apa soalan dia? Dia kata, apakah hukum seorang lelaki yang menjual suatu barang dengan syarat tertentu, al-bai' wasyar, sah ke tak sah? Dia tanya Abu Hanifah. Abu Hanifah kata syarat batal, jual pun batal. Dua-dua tak sah belaka. Dia pergi jumpa Ibn Abi Layla. Ibn Abi Layla kata jualan sah, syarat tak sah. Khilaf dah. Jumpa Ibn Shubrumah, dia kata sah belaka. Kata dia Abdul Waris, subhanallah, 3 orang ulama Iraq mari daripada satu negeri berbeza pandangan. Kalau zaman kita ini rasa kena dah. No. Dia pergi jumpa Abu Hanifah. Abu Hanifah kata, ma'adri maqal, aku tak tahu apa 2 orang tu cakap. Tapi hak aku, hujah saya, dia bawa sanad hadis dia. Haddatsani fulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in wa syartin. Nabi larang jual dengan bersyarat. Jual tak sah, syarat batil. Dia pergi jumpa Ibn Abi Layla. Abu Hanifah kata sah belaka. Ma'adri maqala, aku tak tahu apa yang dia orang cakap. Tapi hak aku, dia cerita tentang Barirah nak merdeka. Tapi toke dia, tuan dia kata, mau merdeka boleh, tapi syarat aku nak al-wala, penjagaan kamu di bawah kami. Dia beritahu kepada Siti Aisyah, Aisyah beritahu Nabi, Nabi kata, a'tiqha, merdekakan dia. Salah tak sah, syarat itu batil. Sebab al-wala liman a'taqa. Maka hujah aku, jual sah, syarat batil. Pergi jumpa dengan Ibnu Shubrumah. Ibnu Shubrumah kata, apa 2 orang itu? Saya punya, apa cerita? Waktu Nabi dalam perjalanan nak balik ke Madinah dalam peperangan, Jabir punya unta sakit belakang, jalan ngongek. Nabi pergi tepuk unta dia, bagi. Tukar gia 5 selalu unta. Kemudian Nabi nak uji Jabir. Jabir, bi'niha. Jual kat aku untamu ni. Kita ni kalau kereta mampu tengah jalan, orang nak beli, selalu rasa. Harga murah. Ni tukar gia 5 dah baru minta nak beli. Itu ujian. Jabir kata, ya Rasulullah, bisyarat humlanaha ilal Madinah. Boleh, tapi aku nak naik sampai ke Madinah. Nabi kata, fadal. Kata di Ibnu Shubrumah, al-bai'u sahih wal syartu sahih. Inilah para peserta sekalian, contoh-contoh yang kita boleh bawa tunjuk bahawa punca khilaf ulama itu banyak, tapi di antaranya masalah sampai tak sampai dalil kepada mereka ataupun penggunaan dalil istidlal, pendalilan itu sendiri yang digunakan oleh setiap orang ada dalil sendiri. Baik, kita pergi kepada punca khilaf, ada 2 sebab. Yang pertama dipanggil faktor bukan ilmiah. Kita atas dunia ni tuan-tuan, kalau orang cerdik pandai, orang bijak-bijak, doktor-doktor, profesor ni kita panggil intelek. Intelek tu. Orang panggil intelek. Tapi ada seorang lagi, hak ni Pak Doh setuju kata hak yang kedua ni. Pak Doh ada kata. Dia panggil encelek. Lagu anak encelek. Bila kita cerita apa-apa dia, celek mata lalu. Ambil ruang ni. Dia mau ngaji mana? Ada sanak ke tak? Oh. Dia tidak bincang tajuk yang kita bawa, tapi dia duduk celek kita. Itu dipanggil encelek. Hak ni tak boleh nak kira. Kalau ada hak jenis encelek, baliklah tak usah duduk bahas. Kalau bahas apa gelap pun, sambung pagi esok mula tak jumpa dah hari ni. 2-3 minggu lepas, tidak 2 minggu. 2 minggu lepas. Anak pergi sebuah hospital masyhur di Kelantan. Sebut negeri kalau tarik balik. Sebuah hospital masyhur. Masuk hospital, jumpa orang pakai jaket, t-shirt, comel baju t-shirt. Dia tulis gapo baju dia? Biar putus cinta, jangan putus rokok.
Kita pun sahabat kita ambil gambar pernik mari. Kalau khilaf lagu ni kita pergi cerita pak rokok dia, agak-agak dia dengar ke tak dengar? Ilahi ka'anni, pergi jauh mu apa kacau kita dah. Masya-Allah dalam hospital. Kita rasa nak pergi panggil pegak kata hambak dia ni tukar baju lain nak masuk hospital. Punuh punya etika dia kata. Maka yang kita bimbang hari ini punca khilaf bukan kerana ilmiah tapi punca kerana hasad dengki. Orang yang kita tak setuju, semua benda kita tak tengok. Dia kata seorang guru saya, Allah yarham, waktu saya belajar dulu dia selalu ulang kalimah ni. Kalimah ni lah kita balik ke kampung kita pun. Dia kata syarrul wara man bi'aibin nasi mustaghilan mithlu zubabi yura'i mawdi'al ilali. Dia kata manusia yang tak baik ni manusia yang duk cari keburukan orang, duk mencari kelemahan orang, seperti mata lalak yang duk cari tempat-tempat busuk. Kita kata Masya Allah. Kita kadang-kadang kita dengan sahabat kita 95% kita ittifak dengan dia, 5% je tak ittifak. Dia duduk jajah hak 5% tu saya tak kawan dengan dia sebab tak setuju. Kita kata subhanallah, 99%, 95% kita setuju. Kenapa satu tak dibesarkan, direjectkan, dirimuh daripada jadual kuliah, dipangkah posta dia dengan sebab 5%, sedangkan kita ada 95% yang kita boleh ittifak. Baik, tuan-tuan boleh baca hadis yang kita tanda situ. Kemudian kita pergi kepada faktor yang dia panggil faktor ilmiah. Tanda yang kedua dia panggil faktor ilmiah. Punca berbeza pandangan kenapa? Kerana ilmu. Ini yang kita nak. Biarlah kita berbeza pandangan dengan sebab ilmu. Maka ulama telah menggariskan masa bahawa di antara ulama kita berbeza-beza pandangan dengan sebab tafawut fil aqli, kepahaman. Ada orang yang laju, ada orang yang perlahan, ada orang yang Masya Allah sekali dia dengar dia boleh istinbat hukum, ada orang 4 kali kita ajar tak boleh lagi. Buktinya anak murid kita silibus sama, muqarrar sama, masuk dalam periksa, orang ni jawab 100%, orang ni jawab 90%, orang ni jawab 80%, ada orang atas kertas balik. Itu dipanggil tafawutul aqli. Ini punca berlaku perbezaan. At-tafawut fil hasilah, berbeza dari sudut pencapaian ilmu dan sumber pengambilan ilmu. Kalau kita belajar, yang guru-guru kita berpegang dengan Al-Quran, dengan Sunnah, itulah yang keluar daripada mulut. Tapi kalau kita asyik duduk main benda-benda orang kata, dengar kok tu, jumpa dalam gelak, macam-macam cerita, maka kita kata itulah yang kita akan bawa penampilan-penampilan yang kita akan bagi. Ini perbezaan-perbezaan yang berlaku, maka kita boleh mengatakan banyaklah tuan-tuan tengok dalam senarai ikhtilaf, sebab-sebab punca berlaku ikhtilaf, dan kita nak pergi kepada penutup. Cukup dah betul? Ya. Kaedah menangani masalah khilafiyah. Kita sudah sepakat, nak kata ijma', mungkin ada yang tak setuju, mengatakan bahawa khilaf ni tak boleh nak hapuskan. Realiti berlaku dalam dunia, khilaf mesti terjadi. Jadi bagaimana kaedah menangani masalah khilafiyah? Jawabnya hukum-hukum fiqh ada yang disepakati oleh imam mujtahidin, ada yang hanya disepakati di kalangan ulama mazhab berkenaan saja, ada yang berlaku khilaf di antara imam-imam dan juga berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab untuk para asatizah, ambil nama kita ni, ada PDF. Tajuk dia Al-Ijtihad wa Tabaqat Mujtahidi Asy-Syafi'iyah. Al-Ijtihad wa Tabaqat Mujtahidi Asy-Syafi'iyah, ditulis oleh Dr. Muhammad Hasan Hito. Sangat menarik buku ni. Dia bawa imam mujtahid, Imam Syafi'i, kemudian imam-imam lain, kemudian dia bawa ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang berbeza pandangan. Dia panggil ashabil wujuh, ashab al-wujuh. Kalau kita baca dalam kitab, fi wajhin, satu wajah. Ulama ni ada kekuatan, sebab tu dia berani berbeza pandangan dengan ulama lain. Oleh itu, umat Islam harus menerima kenyataan di atas, kerana khilaf dalam perkara ijtihad dan hukum yang berasaskan pada dalil-dalil zanni adalah suatu perkara yang tabi'i. Seruan untuk menyatukan mazhab-mazhab fiqh adalah satu yang tidak logik, kerana ia memaksa orang lain meleburkan atau mengorbankan pandangan ijtihad, sebagaimana berlaku kepada Imam Malik dengan Khalifah Harun, kan? Khalifah Harun dia nak ambil kitab Muwatta, nak gantung di Mekah,
dihantar ke seluruh dunia supaya dijadikan pegangan. Imam Malik kata, la ya khalifah. Tidak. Ulama sahabat-sahabat telah bertebaran di atas dunia. Kalau kita nak kata satu je, tak mungkin. Ini dia panggil betapa fiqhnya Imam Malik. Dia tak mengambil kesempatan. Kita ini kalau kita ada peluang duduk bagi pihak mana-mana yang boleh menyekat orang lain, kita akan sekat. Tapi Imam Malik tidak mengambil peluang, kerana dia kata dunia sudah luas, para sahabat sudah bertebaran di sana sini, maka marilah kita berlapang dada memilih pandangan-pandangan. Sebab itulah seorang pendakwah, dia kata, aku cari semua agama-agama atas dunia ni, aku telah mengembara banyak tempat, tapi aku tidak tengok dalam Islam lah mekanisme untuk bersatu, untuk berwahdah sangat banyak, tapi umat Islam lah orang yang paling kuat berbalah. Baik, itu sajalah para jemaah sekalian, para peserta sekalian. Maka keperluan mempelajari adab berdialog dan khilaf ni sangat besar. Jadi saya syorkan tuan-tuan boleh tengok dalam buku Rahmat dalam Perbezaan, kerana masa kita sudah tamat. Jadi terima kasih moderator. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi ada 3 soalan yang kita dia dikemukakan. Yang pertama daripada ustazah di Pejabat Kehakiman, tentang masalah kalau kita belajar dalam kitab fiqh, dalam tarikh tasyri', sejarah perundangan Islam itu, yang masyhur dalam sejarah ni, dia kata ada 13 mazhab. Imam mujtahid ada 13. Tapi yang ditakdir oleh Allah Ta'ala qabul, yang ada pengikut dia, iaitulah 4. Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, kemudian Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, rahmatullahi ta'ala alal jami'. Ada lagi 13. Dia 13 semua, As-Sawri, Al-Auza'i, alim-alim. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah kata, Al-Layth bin Sa'ad a'lam min Malik. Al-Layth lebih tinggi ilmu daripada Imam Malik, tapi pengikut dia tidak ada. Tidak ikut. Cuma soalan kembali kepada alam realiti kita hari ini, iaitulah bagaimana kalau kita ambil pandangan-pandangan di luar daripada mazhab 4 yang ada, dengan pandangan-pandangan ulama lain. Kita kata nampaknya di alam realiti kita hari ini, banyak pandangan-pandangan lain diterima. Contoh yang dalam bab keuangan hari ini, kadang-kadang kita terkejut. Ada di kalangan panel-panel syariah ni nak jual mah yang telah di huli, mah perhiasan ni macam tak ada dah. Simptom-simptom riba hak zaman dulu tu. Bila telah ditukar ini, ambil daripada fatwa ini, sebab orang duk jual online COD hari ni, mazhab baru ni. Nah, mazhab PKP ni macam-macam mazhab timbul. Jadi dia nak permudahkan urusan. Jadi kita kata alhamdulillah, secara alam realiti di Malaysia ini nak gazet satu-satu fatwa, dia terpaksa kena melalui proses. Dulu kita ada majlis fatwa kebangsaan, terpaksa kena stop. Dia jadi majlis muzakarah, dia tak jadi dah fatwa. Sebab fatwa-fatwa dia pergi ke negeri-negeri. Jadi kalau kita nak balik ke Kelantan ni, contohnya kita ada Jabatan Mufti, maka di sanalah otoriti yang akan memilih kita nak ambil pandangan siapa. Macam kita duk bayar bayar fitrah hari ni. Kalau bawa berah pergi rumah Tok Imam, tak terima dah. Tok Imam kata nak sedekah ke saya boleh. Nah, tapi nak atas nama nak bayar zakat fitrah tidak boleh. Nah, sebab sudah disetujui fatwa tu ambil pandangan dalam mazhab lain sebagai nak memudahkan urusan dan berbagai-bagai maslahah lain yang kita ada. Kita kata boleh jadi. Banyak juga lagi masalah-masalah lain yang perlu diambil. Maka kita ni sebagai pengkaji, ahli akademik, boleh kita kemukakan pandangan-pandangan yang ada, tapi untuk nak jadikan satu amalan dalam negeri, maka dia kena balik kepada pejabat mufti, pejabat fatwa. Maka dia ada satu proses lagi. Fatwa pula timbul gazet tak gazet. Itulah di antara proses-proses. Pasal itulah bila timbul apa-apa krisis di Malaysia ni, baru ni timbul masalah penggunaan kalimah Allah. Bila timbul kalimah Allah, mahkamah memihak kepada pihak yang nak guna kalimah Allah, Kristian. Kita rasa susah hati. Kemudian Menteri Agama Datuk Dr. Zul Hafizahullah Ta'ala wa saddada khutahu, terus dia panggil
panel kajian. Supaya kemukakan pandangan. Laju. Dia buat kerja cepat. Kemudian bila negeri-negeri sendiri, tuanku sultan sendiri letak, kita tidak akan benar sini, rakyat pun senyap. Ada orang ngamuk, dia tahu, kenapa menteri ni lemah sangat? Ini menteri, bukan perekat kita, nak ajak pergi kumpul di dataran merdeka, belau situ. Menteri kita ada saluran, ada kabinet, ada perbincangan. Maka kita mengatakan proses nak keluar satu-satu hukum di atas nama fatwa lah di Malaysia ni, memang melalui jalan yang ada saluran sendiri. Pak Ada Ambo. Ambo kalau ada Pak Ada, majlis mana-mana pun suka sama. Berasa segah lah. Kalau gireh lah mana-mana, tak ada Pak Ada kat Sunyin. Pas satu soalan dia apa, dia tak kongsi-kongsi ya. Wahabi Syiah nyembuh sekali dua tu. Nak kata mana? Gini lah Pak Ada. Supaya Pak Ada duduk ngajar dah tu lah. Orang tak buat kata soh. Dia nak buat kebuat. Baloh jangan. Nak sudah tak sudah. Dah kita ni pakai bila-bila. Pasal tu lah kita ngajar dalam bak khilaf ni, kita kata ada khilaf yang diterima, ada khilaf yang tak diterima. Ambo tak tahu sunnah mari mana sudah maya gosok betih. Kau ni sama nak tanya mula Pak Ada ambil mana mazhab gosok betih ni. Pak Ada nak jawab ke jumpa pas ni. Kita sebenarnya benda tu benda realiti. Memang ada dalam kitab kita duk belajar di antara ada lepas maya kau muka dah. Cuma oleh kerana sebagaimana moderator kita tadi, kita ada mazhab ulama mengaji hadis kan, ada orang mengaji hadis di Pakistan, ada orang mengaji hadis di sana, ada orang mengaji hadis faktua apa tak tahu. Baik. Maka di sana ada hadis yang menyebut tentang sapu muka patut baca doa. Tapi bila ulama hadis dia semak balik, dia kata tak sahih. Jadi ada orang buat, ada tak nak buat. Kita kata cuma yang kita tak tahan bila orang tak sapu muka, kita pula pergi marah. Hak lain-lain boleh terima belaka. Kecuali sapu muka sah. Pasal tu anak kata tadi, kita ni kena ada ilmu matematik. Ilmu matematik dalam bab fiqh, dia tak sama dengan akidah. Ilmu matematik akidah, 6 tolak 1 kosong. Mana orang ni kata dia beriman, semua. Kecuali tak beriman dengan malaikat sebab tak nampak. Kafir dia. Tapi dalam bab fiqh, kita kata, saya setuju belaka dengan dia, kecuali tahu muka ya tak sih. Ini ada setengah orang perlu, tak raut muka, raut punggu. Tak ada orang raut punggu. Jadi kita, pasal tu lagi kita kata, biar kita jadi intelek. Kalau nak bicara bab khilaf, jangan jadi intelek. Boleh pada? Pada antara intelek, tidak intelek dah. Pasal tu kita berani duduk dengan dia dah. Allah. Baik. Kosek jaga jumpa gue teh. Al-Fadhil Ustaz Suh kita tu, hafizahullah taala. Ustaz Suh ni kadang-kadang dia kecek. Ustaz Suh ada kata? Kau klik dah? Kalau klik malah jawab. Kadang-kadang dia panggil soalan malaikatnya wik kita. Itu masalah dia je dah. Dia kata nak ke apa? Dia tahu dah. Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Sekurang-kurangnya Ustaz Suh, bila kita bicara tentang masalah ada khilaf, kenapa berlaku khilaf, sekurang-kurangnya hari ni kita bimbang tengok ke budak-budak ni. Dia panggil netizen, kalau benda dia tak setuju, kenyataan Datuk Mufti ke, siapa ke, ni dalam masalah kita sehari dua ni masalah mazhab SOP ni. Berapa ramai lagi orang tak pergi masjid? Sebab apa tak pergi masjid? Sebab sah jarak. Anda dapat maklumat ni orang atau saya selagi sah tak apa, saya tak akan pergi masjid. Orang kata bisa dia, mau pada tok peti. Bahasa orang kapur ni, kalau bahasa kita, bisa dia dengan sahih samahah mufti. Kita ingat tak, waktu zaman PKP mula-mula buka dulu. Boleh maya jemaah 4 orang. Mula lepas tu naik 12. Ada tu email tak sih maya 12. Kata ni bukan main-main ni. Arahan daripada walil amri. Wali tak wali pun. Kata. Jadi sedak dia lagi alik tu wali. Kita kata benak dah apa. Masa 4 orang pun maya jemaah, 12 pun maya atas arahan majlis agama. Kita ni jenis orang taat setia. Enggak. Maknanya ada masyarakat begitu. Rupa-rupanya cara pendekatan yang anak ajar pekoh kita ni bila sampai bilangnya semaya jemaah, anak akan baca semua pandangan ulama. Ada 18 pandangan tentang bilangnya solat jemaah. Ada kata 4 orang, ada kata 4 orang tak masuk tu imam, ada kata 8, ada kata 12, ada. Kita kata Masya Allah, hak kita mengajar 10 tahun dulu, mari PKP boleh diamalkan, masyarakat boleh tenang. Tapi ada juga bahasa jenis tak mau terima, tu imam betul saya maya jemaah. Dia maya jemaah berapa 12 orang. Kita kata arahan apa? Ni masalah penjara kisah, tak habis-habis lagi pahlawan ini. Tak habis lagi.
bila kita mempertahankan fatwa ataupun arahan pemerintah, kita pula kena satu gelaran baru, dia panggil ulama Ahlus Sunnah WHO. Baru hamba kena. Ahlus Sunnah WHO yang bubuh kita. Pening kepala kita kata. Ini kata apa? Mana seolah-olah orang ikut arahan walil amri ni, dia panggil orang WHO. Maka kerana itulah dalam buku saya tulis ini, tuan-tuan ambil baca, dalam kertas apa kita tulis, mempelajari adab khilaf, ada satu perkara keperluan yang sangat besar di zaman kita ini, yang kita banyak contoh-contoh yang sudah ada, tapi kita mengatakan bahawa adab itu tidak terjadi kecuali kepada kita. Bila kita khilaf dengan orang, kita suruh kita orang adab, tapi bila orang khilaf dengan kita, kita tidak ada adab. Maka itulah di antara objektif perkara ini dibuat. Pasal itulah saya pun terima apabila dijemput untuk bercakap tajuk ni, sebab lama dah kita duk berjuang. Siapa tulis kitab nah ni, tulis buku. Kitab ni mana-mana ya, masjid mana nak ajak anak diskusi, balasah mana, insya-Allah saya akan bersetuju untuk hadir. Kita nak hadamkan, nak beri, nak gosok masyarakat supaya jangan tajamkan khilaf. Kita buka ruang untuk berlapang dada dalam perkara-perkara yang ada ruang untuknya. Tapi kalau betul-betul benda salah, apa boleh buat? Itu pasalah kita kena berdepan. Wallahu a'lam.